Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid semua? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat dan terus bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada kali ini. Okey, pada hari ini kita akan teruskan subjek pendidikan Islam kita dalam bidang ibadah, iaitu mari bersuci. Okey, sebelum kita belajar dengan lebih mendalam, kita mestilah kena tahu tentang objektif pembelajaran kita pada tajuk ini. Yang pertama, pada akhir pembelajaran, murid dapat mengetahui cara-cara bersuci mengikut kaedah yang betul. Yang kedua, murid dapat mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian. Okey, selepas kita tahu objektif pembelajaran, maka kita kenalah tahu tentang kriteria kejayaan. Okey, murid akan berjaya sekiranya dapat membezakan jenis-jenis najis dalam Islam. Kedua, murid berjaya sekiranya dapat tahu cara membersihkan najis mughallazah, najis mukhaffafah dan najis mutawasitah dengan cara yang betul. Ketiga, murid akan berjaya sekiranya dapat menunjukkan tata cara membersihkan najis dengan betul dan akhir sekali murid akan berjaya sekiranya dapat tahu kepentingan bersuci dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Sekiranya keempat-empat benda ini murid dapat faham, secara tidak langsung murid semua dapat menguasai tajuk mari bersuci ini. Okey, seterusnya agak-agak awak, apa ya yang kita akan belajar dalam tajuk ini? Okey, mari kita tengok sama-sama. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian najis. Kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis najis. Ketiga, kita akan belajar tentang cara membersihkan najis. Dan yang keempat, kita akan tahu tentang kepentingan bersuci. Okey, jom kita lihat yang pertama iaitu pengertian najis. Sebelum itu, mari kita baca bersama-sama dialog yang ada pada buku teks ini. Kita lihat yang pertama dulu. Tengok Tok, Hafiz terpijak tahi. Itulah kalau tidak berhati-hati, kan dah terpijak najis. Apakah erti najis tu? Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Oh, baru Fatah tahu. Jadi, apa itu najis? Jom kita ulang balik. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Kalaulah pakaian kita itu ada darah ataupun tahi, kita kena tukar dan bersihkan dahulu supaya solat kita sah. Kalau kita tak bersihkan, kita solat dengan pakaian yang bernajis, nanti solat kita tak sah dan mestilah tidak akan diterima oleh Allah. Okey, lepas kita dah tahu tentang pengertian najis, jom kita belajar yang kedua pula iaitu jenis-jenis najis. Okey, agak-agak awak ada berapa ya jenis-jenis najis? Okey, jenis-jenis najis ada 3. Yang pertama ialah najis mukhaffafah ataupun kita panggil najis yang ringan. Najis ini paling ringan. Apakah maksud najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Kita ulang balik semula. Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Okey, sebagai contoh katakan awak ada adik lelaki yang umurnya bawah 2 tahun, katakanlah dalam 1 tahun.
Dan dia tak makan, tak minum kecuali dia minum susu ibu je saja. Jadi, air kencing dia itu kita panggil najis mukhaffafah. Okey, seterusnya najis yang kedua ialah najis mutawassithah ataupun kita panggil najis pertengahan. Apakah maksud najis mutawassithah ni? Okey, baik. Najis mutawassithah ialah najis selain daripada najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Contohnya apa? Contohnya ialah air kencing, tahi, darah dan macam-macam lagi lah, macam nanah. Semua benda tu adalah contoh najis mutawassithah. Katakanlah kita punya pakaian ada darah ataupun terkena tahi kucing. Najis-najis mutawassithah kita kenalah bersihkan dahulu sebelum kita menunaikan solat. Barulah solat kita akan sah. Okey, seterusnya najis yang ketiga ataupun najis yang terakhir ialah najis mughallazah ataupun kita panggil najis berat. Najis mughallazah adalah najis yang paling berat berbanding dengan najis mukhaffafah dan najis mutawassithah. Apakah yang dimaksud dengan najis mughallazah? Okey, najis mughallazah ialah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Maksudnya, apa-apa yang berkaitan dengan anjing dan babi semuanya adalah najis mughallazah. Contohnya apa? Air kencing. Air kencing siapa? Air kencing anjing, air kencing babi. Kedua, macam air liur. Air liur siapa? Air liur anjing, air liur babi. Dan yang ketiga adalah darah. Darah anjing dan darah babi. Kesemua itu adalah contoh-contoh najis mughallazah. Okey, lepas kita dah tahu tentang jenis-jenis najis, mestilah kita nak tahu macam mana nak bersihkan najis tu tadi kan? Jadi sekarang kita akan teruskan pembelajaran kita untuk mengetahui tentang cara-cara membersihkan najis tu tadi. Okey, seterusnya macam mana kita nak tahu cara membersihkan najis mukhaffafah? Okey, kita kena tahu najis mukhaffafah tu tadi apa? Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Macam mana nak bersihkan air kencing dia? Okey, pertama kita kena renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Macam mana? Renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Air mutlak tu apa? Air bersih lah. Macam air paip tu kita panggil air mutlak. Jom kita tengok cara-cara membersihkan najis mukhaffafah. Kita tengok video ini. Sekiranya pakaian anda terkena najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke bawah yang tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Cara membersihkan mengambil air yang suci dan bersih, kemudian renjiskan di tempat yang terkena najis dengan rata. Kemudian keringkan pakaian tersebut dan anda boleh menggunakannya seperti biasa dengan yakin. Anak-anak murid faham tak? Senang je kan cara nak membersihkan najis mukhaffafah? Hanya renjiskan sahaja di kawasan yang terkena air kencing dan lepas jemur boleh guna seperti biasa. Okey, seterusnya kita akan tahu tentang cara membersihkan najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini seperti tahi, darah atau air kencing,
Okey, macam mana nak bersihkan najis mutawasitah ni? Cara yang pertama, mestilah hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Nak hilangkan najis tu guna apa? Bolehlah guna berus seperti biasa. Okey, yang kedua, mestilah basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Sekiranya pakaian kita ada darah, maka kita kenalah bersihkan dahulu darah itu sampai hilang warna, bau dan rasa. Jadi, sekarang mari kita lihat cara membersihkan najis mutawasitah pada video ini. Sekiranya pakaian anda terkena najis mutawasitah, contohnya tahi, air kencing manusia ataupun darah, cara menyucikannya ialah dengan yang pertama, hilangkan najis tersebut. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, warna, bau ataupun rasa. Kemudian keringkan dan anda boleh menggunakannya tanpa was-was. Okey, itulah cara untuk membersihkan najis mutawasitah. Ustazah harap semua murid dapat faham video tadi. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang cara membersihkan najis mughallazah, iaitu najis yang paling berat, najis yang ada kaitan dengan anjing dan babi. Okey, macam mana cara nak bersihkan najis mughallazah ini? Cara yang pertama, mestilah hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Okey, cara yang kedua, mestilah basuh dengan air tanah sebanyak 1 kali. Yang ketiga, mestilah basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang warna, bau dan rasa. Okey, kita lihat dahulu video ini macam mana cara nak membersihkan najis mughallazah. Sekiranya badan atau pakaian anda terkena najis mughallazah, anda mestilah menyucikannya. Cara menyucikannya ialah dengan menyediakan air mutlak, tanah dan alat untuk membersihkan najis tersebut seperti berus. Pertama, buang kotoran dari tempat yang terkena najis. Yang kedua, ambil sebekas air dan campurkan dengan tanah. Yang ketiga, ambil air tanah dan bersihkan kawasan yang terkena najis dengan 1 kali basuhan. Seterusnya, ambil air mutlak dan basuh tempat yang terkena najis sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sekarang kasut anda telah suci daripada najis. Mohon Allah. Sekian, terima kasih. Itulah cara untuk membersihkan najis mughallazah. Pertama, mesti hilangkan najis dahulu. Kedua, kena basuh guna air tanah sebanyak 1 kali. Dan yang ketiga, guna air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang warna, bau dan rasa. Okey, seterusnya lepas kita dah tahu tentang najis-najis dalam Islam, maka kita kenalah tahu tentang kepentingan bersuci. Kenapa bersuci ini penting dalam Islam? Okey, seterusnya kita akan belajar tentang kepentingan bersuci. Kenapa suci itu penting dalam Islam? Yang pertama, untuk diri kita sendiri. Kenapa bersuci penting untuk diri sendiri? Sudah tentu badan kita akan menjadi lebih sihat dan cergas. Yang kedua, sudah tentu kita juga akan terhindar daripada segala penyakit dan virus. Yang kedua, dari segi agama, bersuci akan membawa kepada Islam itu dipandang lebih tinggi dan lebih dihormati. Yang kedua, sudah tentu ibadah kita akan diterima Allah. Kalau kita bersuci, pakaian kita bersih, kita dapat menjalankan ibadah dengan sempurna dan ibadah kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, dari segi persekitaran dan masyarakat, bersuci akan menyebabkan persekitaran kita akan menjadi lebih cantik dan indah. Dan yang seterusnya dapat memberi kemudahan kepada orang awam. Jadi disebabkan itulah kita kena mengamalkan kesucian dalam Islam. Okey, Ustazah rasa sekadar itu saja tajuk pembelajaran kita pada kali ini. Ustazah harap awak dapat faham tentang tajuk Mari Bersuci ini. Hari ini sudah tentu awak dapat beberapa perkara baru seperti pengertian najis, jenis-jenis najis, cara membersihkan najis dan akhir sekali dapat tahu tentang kepentingan bersuci. Ustazah harap kita semua dapat mengamalkan kebersihan dalam kehidupan kita kerana an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.